Okey, tengok soalan pertama So ni soalan yang simple je lah dulu. Okey, sistem persamaan melibatkan 3 pemboleh ubah X, Y dengan Z. So kalau keluar soalan macam ni bonus untuk awak lah. Okey, terus je selesaikan, cari X apa, Y apa, Z apa. Yang penting jangan buat careless mistake. Okey. So, kita ada 3 persamaan dekat sini. 1, 2, 3. Okey, biasa kita guna kaedah penghapusan lah, mudah. Okey, kita buat 1 dan 2 dulu. So, X tambah Y tambah Z sama dengan 120. Equation yang kedua, kita bawa pindah depan. Susun ikut turutan X, Y dengan Z. Nanti baru senang kita nak hapuskan. So, X tolak 2Y tolak 2Z sama dengan kosong. So, equation 1, equation yang kedua. So, terpulang kita nak hapuskan X, Y ataupun Z. Betul tak? So, X tu dah sama. So, senang kita hapuskan X lah. Okay, kita hapuskan X. So, dua-dua positif. So, guna operasi apa? Tolak. Equation 1 tolak dengan equation yang kedua. Okay, so semua sekali kita guna tolak. So, X tolak X habis. So, Y tolak dengan senang tak tengah-tengah ni. Ni tolak, ni pun tolak, ni pun tolak. So, Y tolak negatif 2Y, so jadi 3Y. Z tolak negatif 2, so jadi tambah 3Z. Sama dengan 120. So, ni equation yang keempat. Okay, kita buat lagi satu. Okay, ambil equation yang pertama. Contoh cikgu ambil yang pertama dengan yang ketiga. Awak nak ambil 2 dengan 3 pun boleh. Terpulang. Janji bukan sama dengan equation yang pertama tadi kita ambil. So, cikgu ambil X tambah Y tambah Z sama dengan 120. Equation yang ketiga, 5X tambah 10Y tambah 15 per 2 Z sama dengan 775. So, ni equation yang pertama. Yang ini equation yang ketiga. Okay, kalau tadi awak hapuskan X, so yang ini pun sama kena hapuskan X juga. Tak boleh pilih unknown yang lain. Sebab sekarang kita nak tinggalkan dua unknown Y dengan Z sahaja. So, bila awak nak hapuskan X, sini 5, sini 1. So, yang atas ni kena darab dengan 5. Samakan dia punya nilai. So, yang lain pun semua darab dengan 5. So, dapat dekat situ 5X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan 120 darab dengan 5 dapat? 120 darab 5? Cik punya kalkulator. 600. Okay, good. So, dapat 600. So, ini equation. Ni awak kena hapuskan ni. So, salin balik equation yang ketiga tadi. 5X tambah 10Y tambah 15 per 2Z sama dengan 775. Jangan risau nampak pecahan tu. Biar je dia. Okay, sama je kaedah dia. Dan kita nak hapuskan X. So, dah sama. Dua-dua positif. So, guna operasi tolak. So, yang ini pun tolak. Yang ini pun tolak. Yang ini pun tolak. Okay. So, habis 5 tolak 10Y, so dapat negatif 5Y. 5 tolak negatif, 5 tolak 15 per 2. Dapat? Negatif 5 per 2, betul? Dapat sama cikgu? Dapat tak kelas? Tidur pula tu, depan tu. Petang ni. Dapat? Okey. Kemudian 600 tolak dengan 775. So, dapat negatif 175. So, ni equation yang ke-5. Okay, so awak ada dua equation yang tinggal sekarang iaitu equation yang ke-4 dengan equation yang ke-5. Dua-dua dah tinggal Y dengan Z sahaja. So, next step awak ambil equation 4 dengan 5. So, 3Y
tambah 3Z sama dengan 120. So, ni equation yang keempat. Equation yang kelima, negatif 5Y tolak 5/2 Z sama dengan negatif 175. So, ni equation yang kelima. Okay, so sekarang awak pilih nak hapuskan Y ke nak hapuskan Z. So, dua-dua tu tak sama kan? So, senangnya awak ambil Y ataupun Z. Kalau ambil Y, so kena darab dua-dua tu dengan 3 dengan 5. Z pun tak sama nilai. So, kalau cikgu ambil Y, so ni kena darab dengan 5. So, yang lain pun semua darab dengan 5. Yang bawah ni darab dengan 3. So, yang ini pun darab dengan 3. Okey, boleh? Okey, kemudian darab dapat 15Y tambah 15Z sama dengan 120 darab 5. Sama tadi 600 Okey, kemudian ni darab negatif 15Y tolak dengan 15/2Z sama dengan negatif 175 darab dengan 3. So, dapat negatif 525. Okey, dah sama dah nilai Y kita. Dua-dua tu 15. Tapi sign berbeza kan. Satu positif, satu lagi negatif. So, letak operasi tambah. Okey, Y dah habis sekarang. So, tinggal Z 15 tambah negatif 15/2. 15 tambah negatif 15/2. So, dapat 15/2, betul? So, 15/2Z sama dengan 600 tambah negatif 525. So, dapat 75. Okey, dapat? So, jawapan akhir awak Z sama dengan, so 15/2 tu pindah sebelah jadi bahagi. So, 75 bahagi dengan 15/2. So, dapat Z sama dengan 10. Dapat? Dapat. Dapat Okey, good. So, dah dapat Z, sekarang nak cari Y kan? So, pilih dekat equation 4 ataupun 5, awak nak cari nilai Y dia. So, cikgu ambil equation yang keempat. So, 3Y tambah 3Z kita dah dapat ganti jadi 10 sama dengan 120. So, selesaikan. So, 3Y tambah 30 sama dengan 120. So, 3Y sama dengan 120 tolak 30. So, jawapan akhir Y sama dengan 120 tolak dengan 30 dapat 90 bahagi dengan 3. So, dapat 30. So, dapat Y sama dengan 30. So, dah dapat Y. Last kali baru kita cari nilai X. So, nak cari nilai X, ambil equation yang mula-mula tadi. 1, 2 ataupun 3. Yang ada X tu. Cikgu ambil equation yang pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 100. So, X tambah Y, Y 30 tambah Z 10 sama dengan 100. So, X tambah dengan 40 sama dengan 100. So, jawapan akhir X sama dengan 100 tolak dengan 4. Apa dia? 120. 120 Okey, sorry. 120 So, 120 tolak dengan 40. So, jawapan akhir 120 tolak 40 dapat? 80. Apa? 80. 80, yes. Good. Ini masuk Ain. So, X sama dengan 80. So, X 80, Y 30, Z adalah sama dengan 10. Okay. So, awak nak double check awak punya jawapan tu boleh pakai mode macam
awak kira untuk matrix tu. Tapi mod kita ambil dia punya unknown 3. So awak akan dapat dia punya check nak jawapan, boleh check kat situ. So X 80, Y 30, Z sama dengan 10. Okay, boleh? Question 1, jawab soalan 1 ni. Boleh. Boleh soalan ni mudah. So jangan buat careless mistake. Kira betul-betul. Tengok elok-elok dia punya nilai, tengok elok-elok dia punya sign dia, positif, negatif tu. Okay, kita pergi soalan kedua. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Ni soalan kita ni, soalan yang ke-9 ni. Okay, Cynthia ingin menghasilkan paket hadiah sempena Hari Guru. Jadual menunjukkan 3 jenis item yang akan dijadikan hadiah berserta dengan harga dia. So kalau ada 3 item, mesti ada X, Y dengan Z. Ini pun sama sistem persamaan melibatkan 3 pemboleh ubah. Ada bunga ros, ada cawan, ada bekas pensel. Satu harga dia, bunga ros RM2, cawan RM5, bekas pensel RM3. Okey, dia kata sekarang dia ada RM200 untuk dibelanjakan. Bilangan cawan hendaklah melebihi bilangan bekas pensel sebanyak 20. Macam kita buat untuk maths punya, kalau jumpa kataan melebihi ni guna operasi apa? Tolak. Okey, sebanyak 20. Jumlah semua item itu adalah 50. Okey, kita tengok satu-satu. So ni sekarang bunga ros kita anggap sebagai X, cawan Y, bekas pensel Z. So awak ada RM200. So kalau melibatkan duit, mestilah kita darab dengan harga setiap unit, betul tak? So 2 darab dengan X, 2X. 5Y dengan 3Z. So jumlah, so kena tambah lah. So equation kita yang pertama, 2X tambah 5Y tambah 3Z adalah sama dengan 200. So ni equation yang pertama. Okay, question kedua pula dia kata cawan. So cawan sekarang adalah Y. Hendaklah melebihi bilangan bekas pensel. Bekas pensel sekarang adalah Z. So maksudnya Y tolak Z sama dengan 20. Itu equation yang kedua. Okey, yang ketiga. Jumlah semua item tersebut adalah 50. So kalau item kita tambah jelas semua, tak melibatkan harga. So X tambah Y tambah Z adalah sama dengan 50. Equation yang ketiga. Okay, awak dah ada 3 equation. So macam tadi kita guna kaedah penghapusan untuk cari nilai X, Y dengan Z dia. Yang ni dah mudah sebab equation kedua tu memang dah tinggal 2 unknown. Ada Y dengan Z saja. So sekarang ni awak kena permudahkan equation 1 dengan equation yang ketiga. Nak hapuskan apa? Hapuskan pemboleh ubah apa? X. Yes, X. Kita hapuskan X supaya kita akan dapat juga lagi satu equation yang tinggal Y dengan Z sahaja. Okay. So 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 200. X tambah Y tambah Z sama dengan 50. Kita ambil equation yang pertama dengan equation yang ketiga. So kita nak hapuskan apa sekarang? Hapuskan X. So tak sama nilai tu kan? 1, 2, satu lagi X sahaja. So yang bawah kita kena darab dengan 2. Nak samakan dia punya nilai X tu. So yang atas 2X tambah 5Y tambah 3Z ni kita salin semula. So equation yang kedua akan jadi 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 2 darab 5, 100. 2 darab 50, 100. Sama sekarang guna operasi tolak ke tambah? Nak hapuskan X. Sign sama kan? So guna operasi apa? Tolak. Yes, tolak. So semua sekali kita kena tolak. So 2X dah habis. So 5 tolak 2Y. So jadi 3Y.
3Z tolak 2Z, so jadi Z. So 200 tolak 100, so jadi 100. So dah tinggal Y dengan Z, so ini adalah equation yang keempat. So sekarang kita ambil equation yang kedua tadi, kita ambil equation yang keempat, nak hapuskan salah satu unknown. Okay. So Y tolak Z sama dengan 20. So ni equation yang kedua. 3Y tambah Z sama dengan 100. So ni equation yang keempat. Tak sama kan? Z dah sama nilai. So kalau Z dah sama nilai, so teruslah kita hapuskan Z. So satu tolak, satu lagi tambah. So tengah-tengah letak operasi apa? Tambah. Sign beza letak tambah. So yang sini pun kena tambah. Yang sini pun kena tambah. So Y tambah 3Y, so jadi 4Y. So Z dah habis. So 20 tambah 100, so jadi 120. So jawapan akhir Y sama dengan 120 bagi 4, 30. Betul. So Y sama dengan 30. Ni lagi simple lah. Sebabnya awak tinggal dua persamaan je kan. Nak selesai kan. Okay, dah dapat Y macam biasa, cari Z pula. Ambil equation yang keempat tadi. So 3Y, Y dah dapat, so gantikan jadi 30 tambah Z sama dengan 100. Kita ambil equation yang keempat ni. So 3 darab 30, 90. Tambah Z sama dengan 100. So Z sama dengan 100 tolak 90. Dapat Z sama dengan 10. Okay. Jangan tertinggal. Dah dapat Y, dah dapat Z. Jangan lupa nak cari X. So mesti ketiga-tiga unknown tu mesti kita dapatkan nilai dia. So ambil salah satu equation, nombor 1 ataupun nombor 3 yang asal tadi. So senang ambil yang 3 lah. So X tambah Y, Y dah dapat 30, Z dah dapat 10 adalah sama dengan 50. So nak cari X. So X tambah 40 sama dengan 50. So jawapan akhir X adalah sama dengan 50 tolak 40, 10. So X sama dengan 10. Okay, boleh? Okay, boleh tak? Boleh. Okay, equation tu tadi cikgu tak tunjuk dia punya markah. Markah dia 5 markah kan? Ini banyak ni, 7 markah. So markah dia salah satu equation yang awak dapat ni. Ini 1 markah. Ini 1 markah. Salah satulah. Kemudian yang ini awak jadikan pemboleh ubah ni tinggal 2 unknown ni. Ni 1 markah. Kemudian tinggalkan 1 unknown, 1 markah. 3, 4, 5. So ni 1 markah, dapat Y, dapat Z. Ni 1 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last sekali X sama dengan 10. 1 markah. Ni banyak ni, 7 markah. Okay. Yang tadi tu, so yang tadi 5 markah kan? Ni 5 markah. Yang ini awak tinggalkan jadi 2 pemboleh ubah. Salah satulah sama ada sini ataupun sini 1 markah. Okay, kemudian jadikan 1 lagi pemboleh ubah tinggal 1 markah. Dapat Z 1 markah, dapat Y 1 markah, dapat X 1 markah. So total 5 markah. Sebab ni equation ni dah bagi kan. Okay, soalan kedua ni boleh? Ada masalah? Okay. Okay, good. Cikgu pergi soalan ketiga Okay, soalan yang ketiga. Ni soalan yang itu tu. Soalan yang kita pun tak tahu macam mana mula nak jawab kan. Tapi dalam buku teks sebenarnya memang ada ni. Satu yang jenis tiada penyelesaian, satu lagi yang penyelesaian tidak terhingga. Okay, untuk sistem persamaan linear 3 serentak ni, melibatkan 3 persamaan linear ni, dia ada 3 solution sebenarnya. Ada 3 jenis penyelesaian. Sama ada penyelesaian dia ada 3 nilai X, Y dengan Z. Maksudnya ada nilai X sama dengan Z. Ataupun tiada penyelesaian. Ataupun penyelesaian tidak terhingga. Yang ni awak kena ingat. Kalau dikata
tidak mempunyai penyelesaian. Maksudnya bila awak kira-kira, tiba awak dapat sebelah sini ada satu nombor, contoh cikgu letak X sama dengan sebelah sini satu nombor. Yang nombor kat sini awak dapat kosong. Yang nombor kat sini awak dapat tak sama dengan kosong. Contoh cikgu dapat 0x sama dengan 5. Macam ni. So kalau awak dapat dalam bentuk macam ni, bila kira tiba-tiba, so maksudnya awak punya persamaan sistem ni, dia tiada penyelesaian. Memang kita tak boleh selesaikan. Sebab apa? Sebab kosong kalau kita bawa sebelah, dia akan jadi 5/0. Betul tak? So kalau awak tekan dalam kalkulator, 5/0, dia akan jadi maths error. Maksudnya memang tak ada penyelesaian. Kalau sebelah sini, kalau awak dapat 3x sama dengan kosong, yang ni boleh selesaikan sebab kosong bahagi 3, so dapat x sama dengan kosong. Betul tak? Yang ni tak ada masalah. Tapi kalau awak dapat yang depan perkali x tu adalah kosong. Tapi yang belakang dia ada nombor. Yang ini tiada penyelesaian. Boleh? So kena ingat dah ni. Kalau tiada penyelesaian, so depan perkali x kita tu mesti dapat nilai kosong. Yang nilai kat belakang tu sama dengan tu akan dapat satu nombor selain daripada kosong. Yang ni tidak mempunyai penyelesaian. No solution. Okey, kalau yang kedua, untuk penyelesaian tidak terhingga ni pula. Ni awak tulislah kat mana sikit nota ni. Tidak terhingga. Kalau awak dapat depan x sama dengan satu nombor. Dua-dua nombor ni adalah nombor kosong. Maksudnya 0x sama dengan kosong. Awak dapat macam tu. Awak dapat 0x sama dengan kosong. Depan ni kosong, belakang pun kosong. Yang ni maksudnya penyelesaian tak terhingga. Okey. Boleh? Ni konsep ni. Mungkin akan keluar kita satu ke kita dua, tak tahu. Tapi memang tak pernah keluar lagi lah soalan bentuk ni. Tapi bila ada dalam buku teks, so kebarangkalian dia nak keluar dalam awak punya SPM tu, ada. So at least kalau keluar bentuk soalan macam ni, awak dah tahu apa maksud tiada penyelesaian, apa maksud penyelesaian tidak terhingga. Okey, tengok contoh soalan ni. Okey, soalan ni bagi awak 3 equation. So x tambah y tolak dengan z, equation yang pertama, ni tak ada masalah. Yang kedua pun 3x tolak y tambah 5z sama dengan 2. Ni pun tak ada masalah. Kita biasa jumpa. Yang ketiga ni. Dibagi dalam bentuk unknown. 4x tambah y dalam kurungan a kuasa 2 tolak 14z sama dengan a tambah 2. So step yang pertama kita buat macam biasa kita buat. Hapuskan salah satu pemboleh ubah. Okay, so sekarang awak nampak kat sini yang ada unknown ni dekat z. Betul tak? Jangan hapuskan z. Awak hapuskan salah satu y ataupun x. Untuk equation 1 dengan equation 2 ni, awak nak pilih satu untuk hapuskan unknown, betul tak? Jangan pilih yang ada z tu sebab z tu depan dia ada unknown kan. Yang tu kita tak boleh hapuskan awal. So sekarang untuk 1 dengan 2 ni awak hapuskan selain daripada z. Nak x boleh, nak y pun boleh. So senang kita ambil nilai y lah. Kita ambil nilai y Awak nak hapuskan x pun boleh. Okay, cuba ambil equation pertama. So, x tambah 2y tolak 3z sama dengan 4. Equation 1. So, yang kedua 3x tolak y tambah 5z sama dengan 2. So, ini equation yang kedua. Okay, sebab kita nampak y kat sini dah sama kan? So senang kita hapuskan y. Okay. So bila awak nak hapuskan y, so nilai tak sama dekat situ. So sini darab dengan 2, ni pun darab dengan 2, ni pun darab dengan 2. So akan dapat kat situ x tambah 2y tolak 3z sama dengan 4. Ni kita salin balik. Okay. Equation yang kedua. 6x tolak dengan 2y tambah 10z sama dengan 4. So nak hapuskan y, nombor dah sama. So letak operasi tambah sebab sign berbeza.
So yang ni pun tambah, ni pun tambah, ni pun tambah. So dapat dekat situ X tambah 6X, so jadi 7X. So Y dah habis, negatif 3 tambah 10, so jadi 7Z. Ni tambah lah. Sama dengan 8. So ni equation yang keempat. 7X tambah 7Z sama dengan 8. Okay, kita ambil pula equation yang kedua dengan equation yang ketiga. Kita hapuskan Y juga. So 3X tolak Y tambah 5Z sama dengan 2. Equation yang kedua. So equation yang ketiga, 4X tambah Y tambah dalam kurungan A kuasa 2 tolak 14Z sama dengan A tambah 2. Salin je unknown tu. Macam biasa. Okay, Y dah sama dekat situ. So nilai dia sekarang dah sama, Y dengan Y dah sama. So letak operasi tambah. Sebab satu negatif, satu lagi positif. So yang lain pun kena tambah. So 3X tambah 4X, so jadi 7X. Y dah habis, so ni tinggal tambah 5Z tambah dengan A kuasa 2 tolak 14. So perkali depan tu kita boleh tambah, betul tak? Walaupun ada unknown dekat situ. So maksudnya akan jadi 5 tambah A kuasa 2 tolak dengan 14Z. Nilai tu kita tambah perkali depan tu. Sama dengan, so 2 tambah A tambah 2. Tu boleh memudahkan lagi kan. Nampak ada nombor dengan nombor tu kita boleh selesaikan. So turun 7X tambah dengan sini 5, sini negatif 14. So boleh selesaikan. 5 tolak 14, so jadi negatif 9. So tambah A kuasa 2 tolak dengan 9. Ni untuk Z. Sama dengan 2 tambah 2, 4. So A tambah 4. So ni equation yang ke-5. Okay, boleh? Okay, sama juga macam sebelum ni kita buat. Dah tinggal 2 equation, 4 dengan 5. So sekarang kita nak hapuskan apa pula? Kita nak hapuskan apa sekarang? 4 dengan 5 ni. Jangan hapuskan Z, kita hapuskan apa? Hapuskan X. Biar Z tu tinggal last. Sebab Z tu yang ada perkali depan A, betul tak? So yang A tu yang kena tinggalkan last. So ambil equation 4 dengan 5. So 7X tambah 7Z sama dengan 8. So ni equation yang keempat. Equation yang kelima, 7X tambah dengan A kuasa 2 tolak 9 Z sama dengan A tambah 4. Ni equation yang ke-5. Kita nak hapuskan X sekarang kan. Perkali depan dah sama, 7 dengan 7. So guna operasi apa? Tolak. Sebab dua-dua positif. So yang ni pun tolak, yang ini pun tolak. So awak akan dapat X dah habis. So 7Z tolak A kuasa 2. Ni A kuasa 2 kan bukan 9 9 nak tengok ni. A kuasa 2. A kuasa 2 tolak 9. So 7 tolak dengan 7 tolak A kuasa 2 tolak 9. Z. Sebab depan semua Z tu kan adalah sama dengan 8 tolak dengan A tambah 4. Ni jangan buat kena mistake kat sini hati-hati sebab depan dia tolak. Letak kurungan dulu. Lepas tu baru pemudahkan. So 7 tolak A kuasa 2. So ni tolak dengan tolak. So jadi tambah 9. Z sama dengan so 8 tolak A tolak 4. Buka kurungan tu hati-hati. Dia akan jadi tolak dekat situ. Sebab kita ada bracket kan. Kalau tak hati-hati kat situ kan buat careless mistake. So 7 dengan 9 kita boleh tambah. 7 tambah 9 so jadi 16. So awak akan dapat negatif A kuasa 2 tambah dengan 16. Z sama dengan 8 tolak 4. 8 tolak 4. 4. So dapat negatif A tambah 4. Okay, soalan pertama tadi cakap, dia nak kita punya solution ni apa? 3
tidak mempunyai penyelesaian. So macam mana kalau tidak mempunyai penyelesaian? Depan ni nombor dia mesti apa? Kalau tidak mempunyai penyelesaian, tadi cakap apa? Depan ni mesti nilai dia adalah? Yes, kosong. So ingat depan ni mesti kosong, yang belakang ni tak boleh sama dengan kosong. So awak dah jadi dalam bentuk depan ni ada nombor. Okay, ini satu nombor untuk Z, belakang pun ada satu nombor. So bila no solution, bila tiada penyelesaian, so yang depan ni mesti equal to 0, yang belakang ni tak boleh sama dengan kosong. Awak keluarkan dua persamaan tu. So bila kita keluarkan daripada persamaan, so negatif A kuasa 2 tambah 16 adalah sama dengan kosong. Sekarang kita nak cari A tu sama dengan berapa. So jadikan A tajuk. So negatif A kuasa 2 adalah sama dengan negatif 16. So hilangkan negatif. So A kuasa 2 adalah sama dengan 16. So kita ada punca kuasa. Bila punca kuasa dalam Maths ingat mesti ada satu positif, satu lagi negatif. So punca kuasa 16 dapat 4. Betul tak? So A adalah sama dengan 4. Satu lagi A adalah sama dengan negatif 4. Tapi kita nak satu jawapan je kan? Okey, kita buat yang sebelah lagi pula. Okey, untuk yang ini negatif A tambah 4 tak boleh sama dengan kosong. Negatif A tambah 4 tak boleh sama dengan kosong. So negatif A tak boleh sama dengan negatif 4. So jawapan akhir dua-dua ni nak hilangkan negatif dia. So A awak tak boleh sama dengan positif 4. So maksudnya jawapan kita sekarang A adalah sama dengan berapa? A tak boleh sama dengan 4. So maksudnya A kita adalah sama dengan negatif 4. Yes. So itu jawapan akhir awak. Boleh? Soalan tricky sikit lah. Dia nak fahamkan awak punya konsep tu. Faham ke tidak? Apa maksud no solution? Apa maksud solution infinity tu? Okay, yang A ni boleh? No solution ni. Yang ni kena hafal. Kena ingat Bila dah sampai sini, awak kena tahu keluarkan daripada persamaan tu. Yang depan tu keluarkan equal to 0. Yang belakang tu keluarkan tak boleh sama dengan kosong. Baru dapat jawapan akhir dia. Abi makan lalu dua. Okay, boleh soalan A? Boleh. Okay, pergi soalan B Okay, soalan B, soalan yang sama tapi sekarang dia nak penyelesaian tak terhingga. Okay, macam cikgu cakap tadi, kalau tak terhingga, so perkali depan ni, sekarang awak tinggal Z, satu lagi belakang ada nombor kan. So dua-dua ni adalah equal to 0. Kalau tadi satu equal to 0, satu lagi belah tak sama dengan kosong. Tapi kalau tidak terhingga, dua-dua belah ni awak kena equal to 0. So guna persamaan yang sama tadi, yang negatif A kuasa 2 tambah 16 Z sama dengan negatif A tambah 4. Cuba sebelah sini soalan B Okay, soalan B, kita ada equation tadi. Negatif A kuasa 2 tambah 16 Z sama dengan negatif A tambah 4. Okay, so bila dikata penyelesaian tak terhingga, so ingat yang depan ni equal to 0, yang belakang ni pun equal to 0. Keluarkan daripada persamaan. So negatif A kuasa 2 tambah 16 sama dengan kosong. So negatif A kuasa 2 sama dengan negatif 16. So A kuasa 2 sama dengan 16. So jawapan akhir macam tadi juga dapat dua jawapan. Satu positif, satu lagi negatif. Okey, untuk yang belah kanan pula, kita nak tengok jawapan akhir dia apa. Keluarkan lagi satu persamaan. Negatif A tambah 4 equal to 0. So negatif A sama dengan negatif 4. So A adalah sama dengan positif 4. So jawapan akhir kita apa? A sama dengan berapa?
Positif 4. Positif 4. Yes, ambil satu jawapan saja. So A adalah sama dengan 4. Tak sama kan macam tadi. Kalau no solution, jawapan dia akan dapat A sama dengan negatif 4. Tapi bila yang tak terhingga, jawapannya adalah positif 4. Okey, boleh? Okey Untuk soalan ni? Boleh cikgu. Okey, so cikgu proceed soalan lain. Soalan seterusnya. Hilang pula soalan. Okey, yang ini soalan daripada Negeri Sabah. Ni soalan bentuk ayat. So awak punya bentuk soalan SPM nanti sama ada dia keluar bentuk ayat macam ni ke, dia keluar straight je 3 equation ke, ataupun dia keluar macam bentuk yang tadi. So maksudnya semua bentuk awak dah tahu buat. So insyaAllah lah nanti dalam exam keluar macam mana soalan pun awak ada idea macam mana nak buat. Okay. Soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 4. Tommy punya 3 unit kondo. Okay, dia ada 3 kondo. Ada jenis A, 1 bilik tidur jenis B, 2 bilik tidur jenis C, 3 bilik tidur. Semua unit kondo itu disewakan dan jumlah sewa yang diperoleh adalah 1,160 sehari. Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A, dia kena simpan 10%, 20% harga sewa daripada unit B dan juga 30% daripada harga sewa unit C untuk kos penyelenggaraan. Jumlah simpanan sehari adalah 258. Okey. Harga sewa bagi unit jenis C adalah 2 kali harga sewa bagi unit jenis A. Okey, soalan tanya sekarang berapa harga sewa sehari bagi setiap unit kondo milik Tommy. So awak sekarang X, Y dengan Z tu adalah, sekarang ada X, Y dengan Z tu lah, ada 3 jenis bilik kan. So X, Y dengan Z tu adalah merujuk kepada harga sewa. Untuk A kita anggap X. So X sekarang adalah harga sewa untuk A. Y harga sewa untuk kondo B. Z harga sewa untuk kondo C. Dia sama macam kita buat matrix. Tapi matrix ada 2 je unknown dia, betul tak? Tapi yang ini ada 3 unknown. Kena baca betul-betul. Okay, dia kata sekarang semua unit kondo itu disewakan dan jumlah sewa yang boleh adalah 1,160 sehari. Okay, sekarang kita ambil equation yang pertama. So bila jumlah kita kena tambah, betul tak? Harga sewa A, harga sewa B, harga sewa C jumlahnya adalah 1,160. So awak dah dapat equation yang pertama. So X tambah Y tambah Z adalah sama dengan 1,160. Okay, equation yang kedua. Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa, okay. 20%, B 30%, okay. Untuk jumlah simpanan sehari. Ni jumlah simpanan dia. Untuk A dia kena simpan 10%. Untuk B dia kena simpan 20%. Untuk C dia kena simpan 30%. Maksudnya kalau persen ni kita darab dengan harga sewa dia, betul tak? Daripada berapa harga sewa tu 10% awak kena simpan. So 10% mesti darab dengan nilai apa? 10% darab dengan? Darab apa? Nilai sewa. Harga sewa lah. Harga sewa A tadi adalah X, betul tak? So untuk X 10 per 100 X. Awak terus tekan dia. Kalau 10% maksudnya 0.1, betul tak? So 0.1, betul kan? 10 per 100. 10 per 100. 0.1. So 0.1 X. Dia kata jumlah simpanan dia adalah RM258. So untuk Y pula dia simpan 20%. So 0.2 Y. Untuk C pula dia simpan 30%. So 0.3 Z. So jumlah simpanan dia adalah 258. So ini equation yang kedua.
Mesti dapatkan 3 equation. So equation yang ketiga dia kata harga sewa bagi unit C adalah 2 kali harga sewa bagi unit jenis A. So C tadi adalah apa? Z. So ini untuk C adalah Z 2 kali. So 2 kali harga untuk A. A adalah X. So maksudnya Z adalah sama dengan 2X. So itu equation yang ketiga. Z sama dengan 2X. Awak dah dapat 3 equation. Equation yang ketiga tu memang ada 2 unknown sahaja iaitu X dengan Z. Betul tak? So equation yang ketiga tu kita susun ni bawa ke depan senang. X dengan Z tu bawa ke depan. So yang ini akan jadi negatif 2X tambah Z sama dengan kosong. Cuba bawa ni ke depan. Unknown ni kita buat pindah depan. So ni equation awak yang ketiga. Senang nak tengok. So kalau dah ada X dengan Z, maksudnya equation 1 dengan 2 ni pun awak kena hapuskan apa? Kita nak hapuskan apa sekarang? Equation ketiga dah tinggal X dengan Z je. Hapuskan apa? Hapus Y. Yes, good. So kita kena hapuskan Y. Sebab sekarang equation kita dah tinggal X dengan Z sahaja. Kalau awak ada still 3 unknown, itu awak pilih. Nak pilih mana satu. Tapi kalau awak memang dah tinggal 2 unknown ni, so untuk awak hapuskan, mesti tengok kepada equation yang ketiga tu. Mesti kita ada pilihan. Mesti kita kena hapuskan Y tu dulu. Okay, so awak ambil equation 1 dengan 2. So, X tambah Y tambah Z sama dengan 1160. Equation yang kedua, 0.1X tambah 0.2Y tambah 0.3Z sama dengan 258. Okay, nak hapuskan Y. So, Y sekarang tak sama kan? So, ni Y1, yang ini 0.2. So, maksudnya yang atas ni kena darab dengan 0.2. So akan jadi 0.2X tambah 0.2Y tambah 0.2Z sama dengan 1160 darab 0.2. 232, betul? Yang bawah salin balik. Okay. So dah sama. So sekarang guna operasi apa? Tolak. So 0.2 tolak 0.1 dapat 0.1X. Y dah habis. 0.2 tolak 0.3 so dapat negatif 0.1Z. 232 tolak ini. 232 tolak 258. Dapat negatif 26. Okay, boleh? So, ni equation yang ke-4. Okay, boleh sekat ni, kelas? Okay. Okay, Boleh cikgu. Okay, so sekarang awak ada equation 3 dengan 4 dah ada kan? Yang ni ada X dengan Z, yang ini pun ada X dengan Z. So yang ini boleh pilih salah satu untuk hapuskan. So equation yang ketiga salin balik negatif 2X tambah Z sama dengan kosong. Equation yang keempat 0.1X tolak 0.1Z sama dengan negatif 26. So ini equation 3, yang ini equation yang keempat.
Pilih salah satu nak hapuskan. Dua-dua tak sama tu kan. Z tak sama nilai, X pun tak sama nilai. Ambil senang Z tu. So nak samakan, so yang atas darab 0.1, yang ini pun darab 0.1, yang ini pun darab 0.1. So awak akan dapat negatif 2 darab 0.1. 0.2 Negatif 0.2. So negatif 0.2 tambah dengan 0.1. Z sama dengan 0. Darab kosong kan, habis. So yang bawah 0.1x, ni tertinggal x. 0.1x tolak 0.1z sama dengan negatif 26. So dah sama, satu positif, satu negatif, so guna operasi tambah. So ini tambah, ini pun tambah. So akan dapat dekat situ negatif 0.2 tambah 0.1, so dapat negatif 0.1x. Z dah habis, so negatif 26. So jawapan akhir X sama dengan negatif 26 bahagi negatif 0.1. So dapat 260. Okay, dapat? Dapat. Okay, good. Alhamdulillah. So dah dapat X, sekarang kita nak cari nilai apa pula? Cari Z dululah. So equation 3 tadi ada X dengan Z je, betul tak? Dah dapat X, cari Z pula. Guna equation 3 ataupun equation yang keempat. Cikgu ambil equation yang ketiga tu. So negatif 2 darab dengan X 260 tambah dengan Z sama dengan 0. So 2 darab 260, 520. Negatif 520 tambah Z sama dengan 0. So jawapan akhir Z sama dengan 520. Ni Z tadi adalah harga sewa bagi kondo jenis C. Okay, last kali baru kita cari nilai X dia berapa. Y dia berapa guna equation 1 ataupun equation yang kedua. Cikgu ambil equation 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 1160. So X dah dapat tadi 260 tambah Y tambah Z 520 sama dengan 1160. Selesaikan cari nilai Y dia pula. So 260 campur 520. 260 campur 520. So dapat 780. So Y tambah 780 sama dengan 1160. So jawapan akhir Y sama dengan 1160 tolak 780. 1160 tolak 780. 380. Betul? Betul. Okey. Apa dia? Okey, so dah dapat X 260, Y 380, Z 520. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. So ni soalan ni kalau keluar ni awak kena mahir betul-betul lah Yang penting memang jalan kerja dia panjang. Awak tengok satu-satu, ikut step by step awak takkan start. Dia kalau awak start sikit tu, kalau step by step tu awak terskip. Pernah ada buat careless mistake. Okay, ni markah dia berapa? Markah dia adalah 7 markah. Ni macam tadi juga. So salah satu equation yang awak dapat ni 1 markah. Okay, kemudian awak jadikan hapuskan unknown ni. Dapat 1 markah. Kemudian awak hapuskan ni 1 markah lagi. So jawapan X 1 markah. Z 1 markah, Y 1 markah. So total 7 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dah banyak kan markah dia kan? Soalan ni macam soalan matrix je. Dapat soalan panjang, baca betul-betul.
Kalau ada 3 benda tu, maksudnya mesti melibatkan sistem persamaan. Okey. Boleh soalan ni? Okey, good. So proceed So kita pergi soalan seterusnya. Ni soalan SBP. Soalan SBP pun mudah ke kalau kita tengok ni. Selling price ni pernah buat ke soalan ni kan? Okey, jara menunjukkan 3 jenis rumah banglo dibina oleh Syarikat Pemaju Makmur di Taman Sejahtera Kuala Lumpur. Kos pembinaan dan harga jualan adalah berbeza bagi setiap rumah. Kos untuk A 3 juta, B 5 juta, C 6 juta. Harga 5.5 juta. 9 juta dengan 11 juta. Okey, soalan kata sekarang. Syarikat Maju Makmur telah menggunakan modal sebanyak 630 juta untuk membina 3 jenis rumah tersebut. So 630 juta ni adalah dia punya harga apa? Harga kos. Kos untuk buat 3 rumah tu adalah 630. So kat sini awak dah dapat dah equation yang pertama. Sebab kita tengok kepada harga kos, betul tak? So 3 juta tambah 5 juta tambah 6 juta adalah 630 juta. Okey, equation yang pertama dah dapat. Okey, pada akhir tahun lalu syarikat tersebut berjaya menjual 140 unit A, B dengan C dengan poleh keuntungan sebulan sebanyak 515 juta. So ini equation yang kedua. Dia jual berapa unit? 140 unit. So sekarang awak punya A, B dengan C tu adalah X, Y dengan Z. Betul tak? So X, Y, X tambah Y tambah Z adalah sama dengan 140. So tu equation yang kedua. Equation yang ketiga untuk 515 juta ni adalah dia punya harga jualan dia. Harga jual dia 5.5, tapi sekarang ni keuntungan kan? Keuntungan keseluruhan. So bila nak cari untung mesti tolak harga jual dengan harga kos. Betul tak? Awak hati-hati baca kat sini sebab kadang dia punya kata sekarang adalah keuntungan keseluruhan. Yang ni dibagi harga jualan. So awak kena cari untung untuk setiap rumah ni dulu berapa. Baru boleh terbitkan persamaan. So nak cari harga untung, so mestilah harga jual tolak dengan kos dia. Barulah dapat dia punya keuntungan berapa. So untuk rumah A, 5.5 tolak dengan 3. So dapat 1.5. Betul? $2.5 $2.5 tolak 3 dapat apa? 2.5 2.5. 2.5 kan? Okey, so 2.5. Okey, untuk rumah B, berapa keuntungan dia? 4 juta. Untuk rumah C, berapa keuntungan dia? 5 juta. So dari situ baru kita boleh terbitkan persamaan. So jumlah dia adalah sama dengan 515 juta keuntungan dia. So kita terbitkan 3 persamaan sekarang. Persamaan yang pertama 3x tambah dengan 5y tambah dengan 6z adalah sama dengan 630. Sebab unit dia semua sama juta-juta-juta, so tak perlu awak letak yang juta-juta bulat-bulat kosong banyak tu. Letak dia punya nombor depan sahaja. Okay, nanti senang kita nak kira. Mungkin ada tanya, boleh tak nak guna A, B, C je? Boleh, tak ada masalah. Awak nak buat 3A tambah 5B tambah 6Z, 6C sama dengan 630. Tak ada masalah. Yang penting awak sendiri tahu unknown tu adalah merujuk kepada nilai apa. Okay. So ni equation yang pertama. So equation yang kedua, jumlah jualan rumah dia adalah 140 unit. So X tambah Y tambah Z totalnya adalah 140 unit. So ni equation yang kedua. Okay, equation yang ketiga, keuntungan dia pula 2.5X tambah
Berapa tadi? 4Y. 4Y tambah 5Z adalah sama dengan 515 juta. So, ini equation yang ketiga. Samalah step yang sebelum ni. Awak dah ada 3 equation. So, yang ini awak kena pilih nak equation mana satu yang awak nak hapuskan. Ni boleh ikut awak. So, cikgu ambil 1 dengan 2 dulu. So, 3X tambah 5Y tambah 6Z sama dengan 630. Equation yang kedua, X tambah Y tambah Z sama dengan 140. Okay. Tak sama kan nilai. X tak sama, Y tak sama, Z pun tak sama. Pilihlah salah satu. So, kita ambil X. So, ni darab 3, darab 3, darab 3. Yang ini pun darab dengan 3. So, salin 3X tambah 5Y tambah 6Z sama dengan 630. Equation yang kedua, 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 140 darab 3. 420. Okay, X dah sama. So, nak hapuskan X. So, guna operasi apa? Tolak. Sebab dua-dua positif. So, ni pun tolak. Ni pun tolak. Ini pun tolak. So, awak akan dapat X dah habis. 5 tolak 3, 2Y. 6 tolak 3, 3Z. 6, 3, 0. Tolak 4, 2, 0. 2, 1, 0. So, ni equation yang keempat. Okay, dah tinggal 2 unknown ni. Awak dah dapat markah dekat situ. Kemudian, kita ambil equation yang ke 2 dengan 3. Ambil 1 dengan 3 pun boleh. Kita ambil 2 dengan 3. So, X tambah Y tambah Z sama dengan 140. Okay, equation yang ketiga. 2.5X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan 515. Question yang ketiga. Okay, so sekarang nak hapuskan. Nak hapuskan apa? Mesti sama dengan yang 4 tadi. Mesti hapuskan X juga. Orang pilih tadi hapuskan X. So yang ini pun mesti sama hapuskan X. So nombor tak sama, samakan. So darab 2.5. Okay, so 2.5X tambah 2.5Y tambah 2.5Z sama dengan 140 darab 2.5. So, dapat 350. Okey, yang salin balik yang bawah tu. So, 2.5X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan 515. Okey, dah sama. Kita nak hapuskan X, so guna operasi tolak. So, dua-dua positif. So, X dah habis. So, sekarang tinggal Y. 2.5 tolak 4. So, dapat negatif 1.5. So, tambah dengan 2.5 tolak 5. Dapat negatif 2.5. Negatif 2.5. 350 tolak dengan 515. Dapat negatif 165. Dah dapat equation yang ke-5. Awak dah tinggal 2 unknown sekarang. Y dengan Z. Equation 4 dengan equation yang ke-5. Hapuskan pula salah satu. So, cikgu ambil 2Y tambah 3Z sama dengan 210. Question 4. 1.5Y tolak 2.5Z sama dengan negatif 165.
Okay. Buat step by step, pastikan awak buat semua langkah kerja ni, bukan buat sikit-sikit, tengok-tengok sikit, buat sikit. Ni macam tu Daripada atas sampai bawah ni awak kena buat sendiri. Ambil satu kertas A4 besar tu, ambil test pad tu, biarlah panjang pun. Awak tulisan besar, ikut selesa awak sendiri. Yang penting step ni kena lengkap. Daripada awal sampai hujung awak mampu buat sendiri. Tutup ni, buat balik semula sendiri. Nak semak jawapan, nak recheck, baru awak tengok balik semula So awak ada Y dengan Z, nak hapuskan sekarang. Dua-dua tak sama nilai tu. Kalau hapuskan Y, so dua-dua kena darab lah sekarang. So yang ini kena darab dengan 1.5. Cikgu hapuskan Y Yang ini cikgu kena darab dengan 2. Kalau atas dengan bawah tu nombor dia memang tak sama, awak kena darab dua-dua dengan nombor dia Okay. So 2 darab 1.5 dapat 3. So 3Y tambah dengan 3 darab 1.5 dapat 4.5Z. 210 darab 1.5 dapat 315. Okay, question kedua, 1.5 darab 2 dapat 3. Tolak dengan 2.5 darab 2 dapat 5Z. Negatif 165 darab dengan 2. Dapat negatif 330. Okay, Y dah sama. So Cikgu, Ya? bukan negatif 1.5Y ke? Yang mana satu, Khalid? Yang 1.5Y tu negatif. Ada negatif 1.5Y Oh, sorry. Betul. Terima kasih, Khalid. Ada negatif kat depan ni ni, equation yang kelima tadi. Negatif 1.5 tolak dengan 2.5Z sama dengan negatif 1.5. Okey. So, ni dapat negatif 3Y. Okey. So, nak guna operasi tambah ke tolak sekarang. So, tak sama kan? Satu positif, satu negatif. So, kena tambah. So, ni pun tambah. Ni pun tambah. So, cikgu pun tak alert tadi negatif. Kalau awak silap kat situ negatif tertinggal tadi, awak guna operasi tolak, dah habis dah jawapannya. So, sekarang nak hapuskan Y. So, Y dah habis. So, dah tinggal kosong. So, 4.5 tolak dengan 5. So, dapat negatif 0.5. Sama dengan 315 tambah negatif 330. Negatif 15. Macam mana awak step tulis tu? 315 tambah negatif 330. Tekan macam tu dalam kalkulator supaya tak tersilap nilai So jawapan akhir Z sama dengan negatif 15 bahagi dengan negatif 0.5. So dapat Z sama dengan 30. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. Dah dapat Z. Sekarang kita nak cari nilai apa pula? Cari nilai Y. Guna equation 4 ataupun equation yang ke-5. Cikgu ambil equation yang ke-5 So, negatif 1.5Y tolak dengan 2.5Z dah dapat tadi 30 sama dengan negatif 165. So, selesaikan negatif 1.5Y. Negatif 2.5 darab 30. So, dapat negatif 75 sama dengan negatif 165. So, negatif 1.5Y sama dengan negatif 165 pindah sebelah. So, tambah 75. So, jawapan akhir negatif 165 tambah 75. So, dapat negatif 90. Bahagi terus dengan negatif 1.5. Pindah sebelah kan? Okay, so jawapan akhir Y adalah sama dengan 60. Okay. Okay, dah dapat Y, dah dapat Z. Akhir sekali kita nak cari nilai. Nilai apa nak cari? Nilai X. So, ambil equation 1, 2 ataupun 3. Guna equation yang asal tadi. So, cikgu ambil equation yang ke-2.
dua lah senang. X tambah Y tambah Z. Equation kedua senang. X tambah Y tambah Z sama dengan 140. So, X tambah Y 60 tambah Z 30 adalah sama dengan 140. So, 60 campur 30, 90. So, X tambah 90 sama dengan 140. So, jawapan akhir 140 tolak dengan 90. So, dapat X sama dengan 50. Okey, boleh? Boleh. Okey, X 50, Y 60, Z 30. Okey, dah. Okey, boleh? Next question, satu lagi. Boleh. Okey. Makan apa tu? Sekejap, cikgu punya ni. Kena charge sekejap. Bateri lah. Okey, pergi next soalan. Nah, ni jumpa soalan satu lagi, bentuk macam tadi. Ni soalan daripada Negeri Melaka ni. Okey, soalan nombor 6 Terangkan perbezaan antara sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah mempunyai persamaan tak terhingga. Okey, dan tiada penyelesaian. Okey, kalau penyelesaian tak terhingga, bentuk tadi kita dah tahu kan. Yang perkali depan tu adalah equal to 0. Yang perkali depan tu not equal to 0. Tak boleh sama dengan kosong. Itu persamaan tak terhingga. Tapi kalau tanya perbezaan dia, hasil bentuk dia, penyelesaian tak terhingga ni maksudnya semua garis berada pada satu garis lurus. Semua satah-satah berada pada satu garis lurus. Maksud sekarang persamaan linear ni adalah linear mesti garis lurus, betul tak? Persamaan linear sekarang maksudnya 3 garis tu berada pada satu garis yang sama. Tiga-tiga tu berada pada satu garis yang sama. So itu adalah penyelesaian tak terhingga. 3 garis tu bayangkan dia semua bertindan atas garis yang sama. Itu maksudnya penyelesaian tak terhingga. Kalau tiada penyelesaian, so ketiga-tiga satah, maksudnya 3 garis tu dia tak bertemu antara satu sama lain. Sebab tu dia tak ada solution. Kalau ada penyelesaian, dia akan berada pada 3 satah tu akan kena pada satu titik sahaja. Sebab tu awak akan dapat nilai X, Y dengan Z. Maksudnya titik persilangan antara ketiga-tiga garis tu. Boleh? So dalam bentuk ayatnya, okey, yang ni awak kena tulis dalam bentuk ayat lah. Tengok markah dia pun satu sahaja. So untuk jawapan A, kalau penyelesaian, ni salin tak terhingga, ini awak kena salin dan hafal. So jawapan dia, satah-satah berada pada satu garis lurus. Sebab tu kita tak boleh nak cari solution dia. Sebab tu infinity, maksudnya ada banyak dia punya jawapan dia. Okey, kalau penyelesaian, tiada penyelesaian pula, maksudnya apa? Okey, apa maksud tiada penyelesaian? So, satah tidak menyentuh antara satu sama lain. Ataupun tidak bersilang antara satu sama lain.
Okey, adik, yang hafal Kak Cik bagi. Dia punya ni dalam buku teks awak tu. Memang ada soalan ni. Cuma hari tu kita tak tekankan sahaja. Apa yang keluar dalam buku teks tu memang akan keluar dalam awak punya soalan SPM nanti. Okey, boleh soalan A ni? Salin dia punya tu jawapan. Dah. Okey dah. Okey, soalan B Okey, soalan B dia suruh selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Okey, kita selesai dia macam biasa, nanti kan orang tengok jawapan dia macam mana. Okey, soalan B So kita ada 3 equation, equation 1, equation yang kedua, equation yang ketiga. Okey, sekarang kita ada satu equation yang memang ada y dengan z saja, betul tak? So sekarang equation 1 dengan equation 3 ni awak pilih nak hapuskan apa sekarang? Dan nak hapuskan apa sekarang? X. Yes, sebab sekarang ni X dah tak ada kan. So sekarang kita nak hapuskan X. So ambil equation 1 dengan equation yang ketiga. X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Equation yang pertama, 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 0. Equation yang ketiga. So sekarang kita nak hapuskan X. So nilai X tak sama, so nak hapuskan X. So darab dengan 2. Okay, so bila darab 2, awak akan dapat 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 4. Equation yang ketiga salin balik, 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 0. Okay, X dah sama nilai. So dua-dua positif, so guna operasi tolak. Okay, X dah habis dekat situ. X dah habis kan? So 2Y tolak Y, so dapat Y. So Y tambah dengan 2Z tolak 5Z, so dapat negatif 3Z. So dapat negatif 3Z sama dengan 4 tolak 0, so dapat 4. So ni equation yang keempat. So kita ambil equation yang keempat dengan equation berapa tadi? Equation yang kedua. So ambil equation 4, ambil equation yang kedua, nak hapuskan salah satu unknown. So equation kedua, Y tolak 3Z sama dengan 1. Okay, ni equation yang kedua. Okay, equation yang keempat, Y tolak 3Z sama dengan 4. So ni equation yang ketiga. Equation yang keempat. Okay, Y dengan Z nampak sama tak? Okay, awak tengok salah satu dulu. Okay, kita tengok Y sama, Z pun sama. Okay, kalau kita tengok Y, nak hapuskan Y, kita akan letak operasi apa kat sini? Si tolak, betul tak? So ni tolak, so ini pun tolak, ini pun tolak. So bila Y tolak Y dah habis, so sini jadi kosong. Tapi bila awak untuk Z ni pun sama juga. Negatif 3 tolak dengan negatif 3. Memang kita dapat kosong, betul tak? Negatif 3 tolak negatif 3. Tolak negatif 3. So dapat kosong. So Y kosong, Z pun kosong juga dekat sini. So yang belakang ni 1 tolak 4 dapat negatif 3. So kes yang ini no solution ke, tiada penyelesaian ke, ataupun penyelesaian tak terhingga. Sebelah kiri kosong, sebelah kanan ada nombor. Apa jenis dia ni? Tiada penyelesaian ke ataupun penyelesaian tak terhingga? Tiada penyelesaian je. Kalau tiada penyelesaian, betul lah tu, good. Siapa dia? Darren ke siapa? Yadish. Yadish. Betul. Sebab sebelah ni, sebelah kiri awak dapat kosong, sebelah kanan awak dapat 1 nombor. So bila sebelah kiri 1 kosong, sebelah kanan 1 nombor, so ingat ini adalah apa? Tiada penyelesaian. So memang kita tak boleh selesaikan 3 persamaan sistem linear ni. Sebab kosong tak boleh sama dengan negatif 3. So jawapan awak, pengiraan awak berhenti sampai sini sahaja.
So, tapi kena tulislah apa jawapan kita. Kosong tak boleh sama dengan 3 sebab awak dapat jawapan kosong tak boleh sama dengan negatif 3. So, jawapan akhir dia kita kena tulis tiada penyelesaian. Stop sampai situ, jangan pergi cari pula Y dengan Z awak tu apa. So, memang untuk yang ini jawapan dia tiada penyelesaian. Kalau sebelah kiri awak dapat kosong, awak kira belah kanan pun dapat kosong, iaitu maksudnya apa? Penyelesaian tak terhingga. Stop juga sampai situ. Okay, sebab tu markah dia 4 je ni. So, markah dia dekat mana? Yang awak jadikan ni 1 markah. Kemudian awak dapat dekat sini 1 markah. Yang ni 1 markah, yang ini 1 markah. Kosong tak boleh sama dengan negatif 3 tu kena tulis. Okay, kemudian apa kita punya kesimpulan? Tiada penyelesaian. So kat sini 4 markah. Okay, boleh tak soalan yang ni? Boleh. Ini memang kita tak pernah buat ni. First time kita buat soalan bentuk macam ni. Tapi dalam buku teks awak memang ada sebenarnya. Satu soalan tu dibagi contoh, memang awak dapat sebelah kosong, sebelah lagi 1 nombor. Satu lagi contoh tu dibagi memang dua-dua tu bila awak kira dapat kosong. Kita cikgu tunjuk. Cikgu snap bagi awak. Okay, setakat ni boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh. Alhamdulillah. So, cikgu rasa cikgu stop sampai sini dulu. So, ada 2 lagi soalan ni kan? 2 ke 1 soalan lagi? Okay, yang ini soalan yang Melaka ni. Tapi soalan Melaka ni persamaan linear dengan bukan linear. Jangan guna kaedah penghapusan sebab yang masuk apa dah? Sebab lagi ni minit. Contoh nombor 7 ni ni lah sih. Yang ni tak buat lagi ni. Tamu tak buat ni. Okay, boleh? Okay, soalan yang 7 ni awak ada 2 equation. Dia kata seekor ikan bergerak dalam keadaan bulat dengan lokus dia adalah 2x kuasa 2 tambah 11y kuasa 2 tambah 2x tambah y equal to 0. Kemudian ada lagi satu persamaan linear. Sebuah bot bergerak lurus dengan persamaan linear x tolak 3y tambah 1 sama dengan 0 dan bersilang. Bila kita nak cari titik persilangan, so ingat mesti samakan equation 1 dengan equation yang kedua. Kena selesaikan persamaan serentak. Ni dia bagi dalam bentuk ayat tapi kaedah dia sama macam kita buat yang sebelum ni. Awak ada 2 equation. So equation yang pertama 2x kuasa 2 tambah 11y kuasa 2 tambah 2x tambah 2y sama dengan 0. So ni equation yang pertama. Equation yang kedua x tolak 3y tambah 1 sama dengan 0. Yang ni bukan 3 pun boleh ubah, 2 pun boleh ubah. Tapi 2 persamaan linear, yang ini bukan linear sebab dia ada kuasa 2. Yang ini persamaan linear. Maksudnya garis lurus. Okay, so bila nak selesaikan memang kena guna kaedah penggantian. Daripada equation yang linear ni, awak kena form equation yang ketiga. Jadikan x ataupun y sebagai tajuk. So awak ambil equation yang kedua tu, x tolak 3y tambah 1 sama dengan 0. Senang jadikan x tajuk kan? X dah kat depan tu. So x sama dengan 3y tambah 1 pindah sebelah, so tolak 1. So ni equation yang ketiga. Kemudian equation yang ketiga ganti masuk dalam equation yang pertama. Yang masuk dalam kedua pula, kena ganti masuk dalam equation yang bukan linear. So 2, 3y tolak 1 kuasa 2 tambah 11y kuasa 2 tambah 2x 3y tolak 1 tambah 2y sama dengan 0. Kalau yang ini awak kena expand, kena kembangkan. Hati-hati bila nak expand tu. Yang 3y tolak 1 kuasa 2 tu. So 2 dekat depan maksudnya 3y tolak 1 darab juga dengan 3y tolak 1. Tambah dengan 11y kuasa 2. Yang ini darab masuk dalam. So 2 darab 3 tambah 6y. 2 darab negatif 1, negatif 2. Tambah 2y sama dengan 0. Yang ni pun hati tanda positif negatif. Okay, awak kembangkan dulu yang tu.
kembangkan yang ni dulu. So 2 tu biar kat depan. So 3y darab dengan 3y, 3y darab negatif 1. Negatif 1 darab 3y, negatif 1 darab negatif 1. So dapat 9y kuasa 2 tolak 3y tolak 3y. Negatif 1 darab negatif 1 tambah 1. Yang lain salin balik. Puan nak selesaikan siap-siap pun tak ada masalah. Okey, tu 2 darab masuk dalam semua. So 2 darab 9, 18y kuasa 2. Yang ni cikgu selesaikan dulu. So negatif 3 tolak negatif 3 jadi negatif 6y. So darab dengan 2, so jadi negatif 12y. Okey, so tambah dengan 2. Okey, dah tak ada bracket. So yang lain tu tambah 11y kuasa 2 tambah 6y dengan 2y, tambah terus, so jadi 8y, kemudian tolak 2 sama dengan 0. So dah jadi quadratic equation dalam pemboleh ubah y. Susun ikut dia punya turutan. Y kuasa 2 dengan y kuasa 2. So 18y kuasa 2 tambah 11y kuasa 2 tolak 12y tambah 8y tambah 2 tolak 2 sama dengan 0. Okey, so selesaikan 18 tambah 11 dapat 29y. Betul. 29y kuasa 2 tolak dengan 12 tambah 8 negatif 4. 2 tolak 2 habis equal to 0. Okey, kemudian awak nak cari nilai y sama ada guna pemfaktoran ataupun masuk dalam formula. Okey, kalau tak nak kecilkan dia, masuk dalam formula. Daripada awak salah tulis faktor dia ataupun tekan EQN. So kalau tekan EQN tu awak akan dapat dia punya faktor tak? So tekan, dapat tak? Ikut cikgu punya sini. So 29, A 29, negatif 4, C kita kosong kan? So dapat kosong dengan 4/29. Boleh awak buat dalam bentuk faktor. So Y dekat depan. Y tu maksudnya Y tolak kosong kan? Tapi nak tulis Y tolak kosong dapat Y lah. Biasa awak tulis macam ni. Y tolak kosong, satu lagi 29, Y tolak dengan 4 sama dengan kosong. Betul tak? Biasa buat macam ni kan? So Y tolak kosong tu Y je lah. Sebab Y tolak kosong dapat Y kan? So sini Y. So jawapan akhir Y adalah sama dengan kosong. Satu lagi Y sama dengan 4/29. Okey. Boleh? Atau kalau nak masuk dalam negatif 4/29 tu. Ha? Dia negatif 4/29. Negatif Ha. Positif? Bukan positif Tak. Dia dapat negatif awak 29, B negatif 4 kan? Oh, Jawapan awak yang 4/29 tapi dalam tu kita letak tolak kan? Dia punya faktor 29 tolak 4 kan Khalid? Kan? Jawapan kita ambil yang dalam kalkulator tu 4/29. Okay? Dapat? baik. Okey, ataupun awak masuk dalam rumus pun boleh. So kalau masuk dalam rumus sampai sini, ni cikgu bagi dua option Kalau tak nak guna faktor, masuk dalam rumus. So Y sama dengan negatif B. So B kita negatif 4 tambah tolak. Kalau guna rumus, pastikan isi sel lengkapnya. B kuasa 2 tolak 4AC. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4A. A kita 29. C kita kosong. Tulis. Bahagi dengan 2A. So A kita adalah 29.
Kalau faktor ingat mesti permudahkan. Sama ada sini ataupun sini. Dua-dua step ni, dua-dua kaedah ni boleh guna. Kalau guna rumus, hati-hati masukkan selengkapnya. Okey, dah dapat Y macam biasa, cari pula X. Guna equation yang ketiga. Nak cari X dia. So, bila Y kosong, so X adalah sama dengan 3Y tolak 1. So, 3 darab dengan kosong tolak dengan 1. So, dapat X sama dengan negatif 1. So, ni adalah jawapan yang pertama. Dia suruh cari titik, betul tak? So, kalau titik persilangan, so mesti awak tulis dalam bentuk koordinat. Jangan tinggal X apa, Y apa. Kalau benda lain tak kisah. Kalau soalan tu tak ada tulis dalam bentuk ayat, tak apa. Jawapan akhir awak X apa, Y apa. Tapi kalau dikata titik persilangan, so jawapan akhir mesti dalam bentuk koordinat. So, negatif 1, kosong. Dah dapat titik persilangan yang pertama. Okay, yang kedua pula, bila Y sama dengan 4/29, so X awak adalah sama dengan 3 darab 4/29 tolak dengan 1. So, selesaikan dapat 3 darab 49. Tak boleh clear pula. Mana ni? Tiga darab 49. 4/29. Okay. Tolak dengan 1. Ya ampun. Apa ni keluar ni? Pening ke cikgu ni? Apa ni keluar ni? You kena bagi balik mode tu balik sebab dah juga dalam IQN tu. Oh, ya betul. Thank you Khalid. Okay, so 3 darab dengan 4/29 tolak dengan 1. So, dapat negatif 17/29, betul? X sama dengan negatif 17/29. So, jawapan akhir kita adalah negatif 17/29. Tulis X dulu jangan terbalik pula. Y dia 4/29. Ini adalah titik yang kedua. So, dah ada 2 titik persilangan lah. Satu dekat negatif 10, satu lagi dekat negatif 17/29 dengan 4/29. Okey, boleh kelas? So, markah dia kat sini 5 markah. Biasanya dia akan bagi dekat equation yang ketiga ni 1 markah. Okey, awak form equation yang ketiga 1 markah. Kemudian awak ganti dalam equation yang lagi 1, ganti dalam persamaan linear tu 1 markah. Kemudian awak guna kaedah faktor ataupun rumus ni 1 markah, ni salah satu Okey, kemudian jawapan akhir sebab dia tanya titik persilangan, so dia akan bagi dalam bentuk ni 1 markah, yang ini pun 1 markah. So total 5 markah. Okey, boleh? Ni persamaan tidak linear dengan bukan linear Yang tadi tu sistem persamaan dengan 3 pun boleh ubah. Yang ni sistem persamaan dengan equation linear dan juga bukan linear. Okey, setakat ni boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Cikgu. Ya? Nanti nak recording ni boleh? Okey. Nanti kan cikgu share. Cikgu kena download dulu. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Weni. Okey, thank you semua. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Umi, Ya. Umi cakap sama-sama tu orang tu je pergi macam cakap